Apabila Tuhan memberikan perjanjian baru, Dia menjelaskan dalam buku Yeremia bab 31, anak-anak perjanjian baru ialah orang yang menerima pengampunan dosa, dan mereka ialah orang yang aku akui sebagai umat surgawiku. Mari kita lihat buku Yeremia bab 31, ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, ini firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apakah yang akan diadakannya? Dia akan mengadakan perjanjian baru. Seperti yang dilihat dalam buku Lukas bab 22 ayat 7 hingga 20. Perjanjian baru ditubuhkan melalui Paskah. Tuhan berjanji untuk memberikan kehidupan kekal kepada orang yang makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah. Ini kerana roti dan air anggur Paskah dianggap sebagai pokok kehidupan di Taman Eden. Inilah cara Tuhan menetapkan pokok kehidupan sebagai hukum kebenaran. Kalau begitu, untuk apakah Tuhan mengadakan perjanjian baru? Mari kita lihat ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Orang yang mempunyai hukum ini dalam minda mereka, ialah umatku, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dia telah membuat perjanjian dengan tegas. Dalam erti kata lain, DNA kehidupan kekal daripada Tuhan dibentuk di dalam kita melalui Paskah. Orang mungkin memahami Paskah sebagai perayaan yang disambut pada petang hari ke-14 bulan Nisan semasa keluaran. Tetapi syaitan terkejut, kerana jalan ke pokok kehidupan telah dibuka. Untuk memusnahkannya, pada tahun 155 Masihi, tahun 197 Masihi dan tahun 325 Masihi, syaitan terus menghalang dan menindas cahaya kebenaran Paskah di bumi. Akibatnya, Paskah kelihatan lenyap dari bumi pada tahun 325 Masihi. Namun kebenaran ini tidak harus hilang. Mengikut ramalan, kebenaran ini dikuburkan buat sementara waktu, tetapi Tuhan datang buat kali kedua dengan kebenaran kehidupan, Paskah Perjanjian Baru. Mari kita baca buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Berapa kali dia akan muncul? Tuhan datang ke bumi buat kali kedua dalam badan. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk menganugerahkan keselamatan. Apakah yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kematian dengan makan buah terlarang di Taman Eden? Pokok kehidupan diperlukan. Dengan memberikan pokok kehidupan melalui peraturan Paskah, dia merujuknya dengan jelas sebagai perjanjian baru. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai kehidupan kekal. Untuk mencari jalan iman yang benar, manusia mesti mencari jalan ke pokok kehidupan. Kalau begitu, oleh siapakah ini dapat didedahkan? Malaikat-malaikat menjaga jalan ke pokok kehidupan dengan pedang yang bernyala-nyala. Dengan perintah siapa? Tiada sesiapa pun kecuali Tuhan. Berapa banyak seminari teologi wujud pada hari ini? Berapa ramaikah pelajar teologi di sana? Dengan menggunakan perkataan Alkitab, amat banyak seperti pasir di tepi laut banyaknya. Walaupun begitu ramai orang mempelajari Alkitab dengan teliti, menghasilkan beribu-ribu tesis, tidak ada satu pun yang diterbitkan di bawah subjek, kita mesti menyambut Paskah. Bukankah ramalan Alkitab menakjubkan? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ramalan seperti itu dipenuhi. Untuk mencari Tuhan dengan betul, kita harus mencari kebenaran yang mengandungi kehidupan. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih.